Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak jumlahnya sehingga tidak terhitung oleh kita, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab syukur itu, nikmat yang sedia ada itu dikekalkan, bahkan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahmatullah alaih. Muka surat 191 dah. Apa ni? Kata musannif, kita ambil atas sikit. Dan sekira-kira jadi segala anggotamu sekaliannya itu menyebut akan zikrullah, yakni disuruh supaya memperbanyakkan zikir, yakni guru murabbi ni ataupun guru yang mursyid ni yang mendidik manusia supaya untuk tujuan membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh redha dia, memperoleh makrifat. Itu perjalanan ahli tasawuf. Jadi guru-guru yang diamanahkan untuk membimbing dalam perkara ini, dia akan antaranya, dia akan suruh muridnya itu memperbanyakkan zikrullah sampai ke tahap zikir itu bukan saja di lisan, tetapi zikir itu kata orang meresap ke seluruh anggota tubuh badannya. Seolahnya zikirnya itu, ingatan zikirnya itu dirasakan ke seluruh anggota dia tu. Jadi perkara ini boleh berlaku dan ada dalil dia dalam Al-Quran. Boleh ke sampai tahap seolahnya kita bila kita membiasakan diri dengan berzikir, kelaziman zikir itu sampai ke tahap kita rasa sampai ke seluruh anggota kita tu. Sebenarnya itulah yang disebut dalam Al-Quran. Antaranya summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian menjadi lembut kulit-kulit mereka itu dan hati-hati mereka. Jadi kulit dan hati itu mengisyaratkan kepada seluruh manusia ni dari aspek zahir dan batin. Qalbun itu aspek dalaman dia, fikiran dia, ingatan dia, perasaan dia. Julud itu aspek zahir, yakni anggota-anggota tubuh mereka ni talinu, jadi lembut, jadi mesra, jadi lazat, jadi asyik, jadi suka ingat kepada Allah. Jadi apa yang disebut oleh ulama tasawuf ni, mungkin pada akal kita ni rasa boleh ke gitu, tapi itulah yang disebut dalam Al-Quran dan berlaku. Cuma mungkin kita ni tak mengaji ilmu mereka ni, tak sampai ke darjah mereka ni, mungkin tak sampai gitulah. Mungkin zikir kita mungkin sampai di lisan sajalah, di mulut kita, kemudian masuk ke akal sikit, kemudian dalam ingatan sikit. Mungkin tak sampai ke tahap yang disebutkan sini. Tapi nak beritahunya, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Samad ni, bila seseorang tu melazimi diri dengan berzikir, ada kalanya zikir mereka itu sampai ke tahap ini. Sampai ke tahap bukan saja lisan mereka berzikir, bukan saja akal, bukan saja hati mereka, bahkan anggota zahir mereka pun terasa kesan-kesan zikir. Itu maksudnya. Sekaliannya itu menyebut akan zikrullah itu, seperti yang berlaku pada apa yang sudah saya sebut kisahnya dululah. Sahlu bin Abdullah At-Tustari ni seorang guru sufi.
Maka dia ajar murid-murid dia tu supaya selalu menyebut nama Allah. Jadi dia latih muridnya tu, dia beri masa seminggu. Kau memperbanyakkan dalam masa seminggu ni supaya menyebut nama Allah. Lepas seminggu tu mari jumpa aku, mengkabur. Apa benda yang boleh. Itu latihan-latihan yang berlaku dalam dunia tasawuf lah. Jadi murid ni pun, antara muridnya tu dia memperbanyakkan zikrullah ni, menyebut nama Allah ni, sehingga ada di antara mereka itu balik ke rumah, jadi ceritanya dia nak ambil batu lesung dia letak dinding itu, terjatuh batu tu kena atas kepala dia. Jadi luka kepala dia tu berdarah lah. Jadi darah dia pun menitih menulis kalimah Allah. Macam tu. Itu maksudnya. Jadi ada di antara mereka tu yang sampai begitu. Kita tak sampai begitu pun tak apalah, cuma kita faham. Pertama sekali bila kita baca kitab ni, kita faham maksud dia. Manakan tahu kalau Allah Ta'ala nak kurniakan, nak rizkikan kepada kita dapat menyelami perkara itu satu hari nanti, dia kata apa, tapi kita fahamlah dulu ilmunya. Itu maksudnya. Dan sekira-kira tiada menerima segala anggotamu akan lalai. Yakni anggota kita ni sentiasa terjaga, sentiasa ingat kepada Allah dan terjaga. Bukan saja dia ni tidak lalai, dengan pertama sekali ingatannya terhadap Allah berterusan berlaku. Kemudian dia terjaga daripada sentiasalah anggota-anggotanya tu melakukan kebaikan-kebaikan yang disuruh dan meninggalkan keburukan-keburukan. Itu maksud terjaga anggotanya daripada lalai, daripada zikrullah azza wa jalla itu. Baik. Dan jangan engkau tambahi akan ibadat yang lain daripada zikrullah. Tuan Syekh ni, guru ni pesan kepada murid, jangan mu tambah hak lain lagi. Mu kena banyakkan zikrullah ini, jangan tambah hak lain. Jadi apa maksudnya? Dah kewajipan-kewajipan lain sembahyang macam mana? Tengok. Dan yang lain daripada mengerjakan sembahyang 5 waktu. Maksudnya pertama sekali kewajipan-kewajipan asas tu waktu tak boleh nak, waktu tak dapat tidur kena selesai. Sembahyang fardu, puasa sekiranya kita berada pada bulannya dan sebagainya, kewajipan-kewajipan asas tu hak ni dah nak tinggal. Perjalanan tasawuf, tarekat mana-mana pun pertama sekali kewajipan itu adalah asas keutamaan. Cuma lebih daripada kewajipan tu dalam kisah ni, maka disuruh oleh guru tu supaya memperbanyakkan zikir dan tinggalkan hak lain, yakni perkara-perkara amalan lain yang bukan kewajipan tu, utamakan kepada zikir. Ini yang disebut kaedahnya di sini oleh Syekh Abdul Samad. Nanti kita akan tengok beberapa perincian. Dan yang lain daripada mengerjakan sembahyang 5 waktu yang difardukan atasmu, waktu tetap kena buat. Waktu kewajipan asas. Dan mengerjakan segala yang sunat muakkadah, demikian juga sunat-sunat yang muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut, seperti sunat rawatib, rawatib yang mengiringi sembahyang kita tu, sekalipun sunat tapi dia sunat yang dituntut, disuruh buat, laksanakan. Dan ada pun sunat-sunat lain disuruh biarkan dulu, utamakan kepada zikrullah. Ini kaedah yang disebut di sini. yakni jangan masyghul akan ibadat yang lain daripada zikrullah. Maksudnya jangan menyibukkan diri dengan ibadat yang lain dari zikir selain daripada kewajipan. Kewajipan tu asal. Adapun lain daripada tu, maka janganlah disibukkan diri dengan mengamalkannya selain daripada zikir yang diajar oleh guru tu. Itu dia. Dan yang lain daripada sembahyang fardu yang 5 waktu. Berarti tumpuan kepada orang yang mengikuti jalan ini, pertama sekali melaksanakan kewajipan agama hak asas seperti sembahyang. Lepas tu menumpukan perhatian kepada zikir yang diajar oleh gurunya tu. Adapun sunat-sunat lain dibiarkan dulu seketika.
Nanti ada isu yang saya nak sebut ni. Dan segala sunat yang muakkadah, yakni solat fardu 5 waktu tu, dan sunat-sunat yang dituntut, tu dah apa? Disuruh buat. Adapun sunat-sunat lain yang tidak muakkadah tu, maka dibiarkan dulu. Diutamakan zikir seperti yang diajar oleh gurunya. Dan jangan engkau bimbang, yakni sibuk dengan membaca Quran dan lainnya. Ni saya nak sebut. Jangan menyibukkan diri dengan membaca Quran. Ini kadang-kadang kalau orang dia tak berapa faham ni, cepat-cepat dia akan kata ajaran tasawuf ni tak betul. Dia suruh. Jadi dia kata dia mengkesampingkan ataupun mengenepikan Al-Quran. Padahal Al-Quran itulah zikir yang paling utama. Guana ni. Ini saya nak jelaskan. Sekarang bandingannya adalah antara zikir yang diajar oleh gurunya, zikrullah tadi, ingat kepada Allah, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seperti yang disebut zikir, antara zikir yang paling afdal. Tak nak lagi dah tu. Baik, sekarang antara dua ni, dalam kisah ni, isunya sekarang bandingan, nak faham benda kita nak banding dulu ni. Pertama sekali zikir, yang ni ingat kepada Allah. Ghalibnya kalau orang yang mengaji ilmu khusus ni, zikir utama dia tu sama ada la ilaha illallah, nafi dan isbat, ataupun isbat semata-mata, yakni Allah, Allah, Allah. Itu di kalangan ahli tasawuf tak masalah. Jadi masalahnya oleh kelompok-kelompok Wahabi. Wahabi memang lain daripada dia pakai belakalah. Anda lah. Ada orang yang nak pakai buah tu loh lah sila, tapi nak kabarnya zikir menyebut nama Allah, isbat ni sudah saya huraikan banyak kali dengan dalil-dalilnya Al-Quran dan hadis dan pendapat alim ulama, dan saya tak nak sebut di sini lah, cuma nak tambah panjang sini, cuma nak beritahu bahawa zikir ismuzat ni menyebut nama Allah ini ada sesuatu yang diterima di kalangan ahli tasawuf, sehingga tak ada seorang pun di kalangan ahli tasawuf yang menafikan zikir ni. Tak ada seorang di kalangan ahli tasawuf. Di kalangan ahli fiqh pun ramai yang menyetujuinya. Cuma macam saya kata tadi lah, yang menolaknya tu kelompok-kelompok terutamanya hari ini boleh kita sebutlah sebagai golongan yang melabelkan atau dilabelkan sebagai Salafi Wahabi. Tu banyak kata tak boleh hari ni, kau anda lah nak pakai pendapat tu loh lah. Cuma ulama-ulama tasawuf, Al-Ghazali dan ulama yang selepas beliau, sebelum beliau, Al-Junaid dan sebagainya, menerima pengamalan, membolehkan, mengharuskan dan menganggap syar'i bahawa benda tu adalah termasuk dalam perintah syarak dan tidak berlawan dengan zikir itu tidak berlawan dengan syarak, bahkan dianggap termasuk zikir yang syar'i. Salah seorang tokoh Ikhwan Al-Muslimin, Said Hawa, dia ada tulis di Said Hawa ni, saya sengaja sebut ni sebab dia tokoh yang kita anggap sebagai tokoh yang ada makna-makna haraki sikit lah. Said Hawa ni tokoh Ikhwan Muslimin, tapi dia tulis kitab, dia ada kecenderungan tasawuf dia, dan dia tulis beberapa kitab tasawuf, antaranya kitab Tarbiyatuna Al-Ruhiyah, dan dia ada tulis kitab lain lagi, Ghaza Al-Ubudiyah. Dalam dua-dua kitab ni dia menerima keharusan, maksudnya bolehnya berzikir menyebut nama Allah saja. Allah, Allah boleh. Ni dua orang ni Said Hawa lah dan kita. Bahkan Said Hawa dalam kitab Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah tu dia kata dia termasuk dalam perintah umum ayat Al-Quran. Antaranya wazkurisma rabbika ataupun ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, atau beberapa ayat lain lagi. Sehingga Said Awal kata sesiapa yang menyangka bahawa menyebut nama Allah ni, berzikir dengan menyebut nama Allah ni tak termasuk dalam suruhan umum ayat Al-Quran tu, fahuwa mukhti, dia kata. Dia silap. Bukan saya kata, Said Awal. Nak marah jangan marah saya lah. Marah Said Awal. Fahuwa mukhti, dia silap. Itu antara pendapat alim yang moden-moden ni. Lama-lama saya tak mau sebut lah.
Kalau Al-Ghazali disebut dalam Ihya, disebut dalam Mizanul Amal, disebut dalam Kimia Sa'adah, dan banyak lagi karya Al-Ghazali standard dia sebut. Al-Junaid sebelum tu lagi, dan Rasail dia pun sebut benda ni, dan ramai lagi tokoh-tokoh tasawuf yang lain. Sebab tu saya kata di kalangan ahli tasawuf tak ada seorang pun yang kata zikir ni tak boleh. Di kalangan ahli tasawuf, alim ulama dia tu sejak dari dulu. Baik, jadi sekarang bandingannya antara zikir, menyebut zikir, zikrullah ni, tak kira lah sirah mana-mana, tapi asalnya zikir, dengan membaca Al-Quran sebagai wirid. Kena ingat tu bandingan. Membaca Al-Quran sebagai wirid, bukan baca Quran untuk pengajian. Baca Quran pengajian tu itu bukan. Sekarang bandingannya zikir dengan menyebut nama Allah atau sirah-sirah lain, dengan zikir, dengan berwiridkan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang nak banding mana? Jadi sini Tok Syekh ni disuruh memperbanyakkan zikir yang sifatnya itu menyebut nama Allah, sama ada dengan nafi isbat ke atau seumpamanya, diutamakan yang itu, dan tinggalkan, jangan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran sebagai wirid. Maksud tidak berwirid dengan wirid dalam bentuk membaca Al-Quran. Jadi sini timbul masalah. Mungkin akan ada timbul sangkaan sehingga di tasawuf ni tak tepi baca Al-Quran, padahal itu zikir yang paling afdal. Ada konnya. Maka persoalan ni Al-Ghazali sudah jawab. Di dalam karya Miftahul Falah, kalau tak silap, Syekh Ibn Atha' tu menyebut kalam Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali kata, pertama sekali pada dasarnya kita tak boleh nak buat banding dua ni. Mana yang lebih afdal antara zikir menyebut nama Allah ni atau dengar apa-apa sirah pun dengan zikir dalam bentuk membaca Al-Quran. Tak boleh buat bandingan. La tasihul mufadalah, kata Ghazali. Tak boleh kita buat bandingan. Sebab apa? Sebab dua-dua ni diperintahkan belaka. Berzikir, menyebut nama Allah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran sebagai wirid pun itu ada perintahnya juga. Jadi dua-dua diperintahkan dan tidak dinyatakan secara jelas di situ. Maka kita tak boleh nak buat bandingan lah. Kita kata, tak boleh kita nak banding mana lebih. Cuma sekarang dari segi tu, dari segi dua-dua tu diperintahkan oleh syarak, maka kita tak boleh nak buat mufadalah, nak buat banding ni, ni mana utama tak utama, dari segi tu. Tapi dari segi kesan kepada orang, yang melaksanakannya tu, itu kena tengok keadaan orang tu. Maka kata ulama tasawuf, bagi orang yang hatinya liar, ilmunya tak banyak, hatinya liar, tak dapat fokus, tak dapat tumpukan perhatian, jadi payah, mungkin akal dia ni banyak anyuk, hati dia liar lagi, tak dapat nak berikan tumpuan kepada zikir, dengan mana nak ingat kepada Allah Ta'ala tu tak kuat. Maka orang seperti ini, kata ulama tasawuf, keutamaan dia pada peringkat tu menumpukan perhatian kepada zikir-zikir hak dia boleh hati-hati, hak. Utamakan yang itu, yang boleh menghadirkan hati dia tu, berbanding dengan zikir yang dalam bentuk yang panjang-panjang yang dia tak boleh nak hati-hati. Kalau dia berwiridkan baca Al-Quran dalam keadaan seperti itu tu, mungkin tidak boleh nak tumpukan perhatian. Adapun zikir yang pendek-pendek ni, dia boleh fokus mana dia. Maka orang peringkat awal ni, kata ulama tasawuf, keutamaan dia hak tadi tu, zikir yang boleh mengingatkan hatinya kepada Allah. Tapi bagi orang yang sudah kuat ingatan dia, orang yang ingatan hatinya terhadap Allah ni sudah teguh, sudah kuat, maka membaca Al-Quran lah menjadi wirid utama dia. Bahasa mudahnya, ulama tasawuf kata, bagi orang yang sudah sempurna dengan hati, kerohanian dia tu tumbuh molek dah, segar molek dah, maka keutamaan zikirnya adalah membaca Al-Quran. Sebab itulah bagi orang-orang yang ahli orang yang mengamalkan amalan ni, di peringkat penghujung dia tu, dia akan banyak membaca Al-Quran. Kerana pada waktu itu Al-Quran akan menjadi medan untuk dia memahami banyak perkara tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mahidah lah. Ibarat kita ke peringkat-peringkat awal ni belajar berenang dalam parit dulu. Hot speed, hot senang. Kita ni dah anyum dalam parit dulu. Main sekian lagi main dalam sungai pula.
Main sikit lagi baru main dalam laut. Jadi berwiridkan Al-Quran seumpama main dalam laut tadi tu, kat luar tadi tu. Jadi kalau orang tak main, tak tahu yang nyuk mana. Tapi kalau dia main dah, dia akan tahu. Bahkan dia akan dapat banyak manfaat di situ. Itu tamsilan mudahnya lah. Jadi itu persoalan ni supaya tidak timbul sangka ahli tasawuf aja duk tinggal Al-Quran. Duk utamakan bidah. Itu kena faham kedudukan. Benda ni tak boleh nak banding dari satu segi. Tapi bandingan dari segi kesan kepada orang. Bagi orang yang hati tak boleh nak khusyuk balik, dia pilihlah zikir-zikir mudah-mudah. Yang dia mudah ingat, dia mudah hadir hati. Bila ingatan sudah kuat, maka dia boleh beramal dengan wirid-wirid yang panjang-panjang yang dia boleh hadir. Kerana tujuan daripada wirid ni, amalan ni, ingat hati kepada Allah. Itu tujuan dia. Tapi bagi orang yang tak ikut kaedah ni, tak ada masalah lah. Dia nak mengaji, nak baca Quran. Ni bagi yang ikut kaedah ni, jangan pula balik rumah kau baca semua Quran jadi tak baca sekarang. Jangan gitu. Saya kabur ni yang ikut kaedah yang disebut ni. Jadi yang sudah berwirid biasa hari-hari demok itu tak ada masalah lah. Itu amalan yang sudah dilazimi. Ini ikut kaedah yang disebut di sini. Dan lain daripada membaca Al-Quran, berwiridkan dengan wirid membaca Al-Quran. Maka kerana bahawa membaca Quran itu, yakni berwirid dengan bacaan Al-Quran itu dan lainnya itu hanya senya daripada aurat orang yang kamil. Itu dia. Itu yang saya kata. Yakni berwirid dengan baca Al-Quran ini adalah wirid orang yang sudah sempurna makam rohani dia. Orang yang sudah kuat ingatan hati dia. Kalau dia baca Quran pun dia kuat ingatan dia kepada Allah. Kalau kita mungkin dalam pekat kita ni, bila kita baca mungkin kita tak dapat nak fokus ingat kepada Allah. Kerana makna pun tak faham oleh. Kalau faham makna pun kadang-kadang tak mari mana. Sebab ingatan kita tak kuat oleh. Sebab dia luah. Bacaan Al-Quran ni dia banyak perkara luah. Kalau zikir tu dia tumpu semakna je, subhanallah ataupun la ilaha illallah, makna yang khusus je, senang kita nak tumpu. Itu maksudnya. Tapi bila sudah kuat, ingatan kita tu sudah terfokus, sudah tertumpu, pada waktu itu kalau kita baca Quran, kita akan hadir hati. Dapat hadir, dapat khusyuk dan seumpamanya. Aurat orang yang kamil, yakni yang sempurna, yang arifin, yakni ahli ma'rifat, yang telah sampai kepada makrifat akan kebesaran. Ini cetakan saya ni ra tu dia dal. Kebesaran. Cetakan lain dengan ra sedap. Kebesaran. Dia ada kesilapan cetak sinilah. Akan kebesaran Allah Taala Azza wa Jalla. Jadi bagi ahli makrifat, maka wirid dia adalah membaca Al-Quran. Pada waktu itu bacaan Al-Quran akan memberikan banyak hidayah ke dalam hati dia. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu dalam syarah wasiat itu. Jadi Syekh Abdul Wahab dia menguraikan wasiat yang disebut sebelum ni. Wasiat Ibrahim Al-Matbuli itu disyarah lagi. Apa kata dia? Summa ba'da zalika yulkihi. Tak, kitab ni yulkihi, kitab lain tengok yulakin ke? Ya lam qaf ya ke ya lam qaf nun? Qaf nun. Jadi yulakinuhu, tapi kitab saya ni silap cetaklah yulkihi ni. Jadi sepatutnya ya lam qaf nun. Bukan ya. Kitab saya ni ya lam qaf ya. Jadi ya tu kalau kitab ni siapa yang tengok kitab ni tukar ke nun. Summa ba'da zalika yulakinuhu az-zikra wa ya'muruhu bil ju'i ala tadrij syai'an fa syai'a li'alla tad'ufa quwwatuhu fayanqati'a 'ani zikri wa ya'muruhu aidan bi qillatil laghwi wan naumi wa bi'tizalin nasi fa innahu la budda minal ishtighali fit tauhidi min zalika wa illa fa kullu syai'in hasala min nurit tauhid
tudfi'uhu zulmatul akli wal lagwi kama huwa muqarrarun fi arkanit tariq. Tengok artinya, kemudian daripada membanyakkan zikrullah seperti yang tersebut itu, ini selepas membanyakkan zikir ni, maka memberi syekh. Jadi diterjemuh di sini sesuai dengan perkataan Yulki. Jadi syekh ni mungkin diterjemuh berdasarkan kalimah Arab Yulki tadi itu, memberi. Tapi kalau setengah kitab mungkin perkataan Yulakin, mengajarkan. Tapi syekh ni pilih perkataan Yulki, tak apalah, tak salah. Cuma makna tu dekat-dekat. Memberi syekh itu akan muridnya itu akan talqin zikir Allah itu. Yang ni lepas tu barulah syekh mentalqin kat zikir yang lebih khusus lagi lah. Zikir Allah itu. Dan menyuruh pula syekh akan muridnya dengan mengurangi makan. Selepas dia ajar zikir itu tu, maka disuruh muridnya itu supaya mengurangi makan. Ini sebahagian daripada latihan seketika lah, mengurangi makan. Atas membiasakan mengurangi makan sedikit-sedikit. Tapi cara dia nak kurang makan tu jangan mendadak. Sikit-sikit. Ada setengah kitab tu dia ajar kurang suap sikit-sikit. Tu cara latihan lah. Maksudnya jangan dia mendadak lah. Mendadak mungkin itu kita tak biasa, kita mungkin kelaparan, letih, dorok dan sebagainya. Sedikit-sedikit, maksudnya sikit-sikit lah, kurang sikit. Baik. Kemudian sesuatu yang sedikit, sikit-sikit lagi, supaya jangan jadi dhaif, kuat tubuhnya. Supaya apa? Supaya kalau kita ni, kita kurang makan sikit-sikit tak rasa. Tapi kalau kita kurang mendadak, kita rasa dorok, tak tahan. Kita tak kuat untuk mengurangi makan secara mendadak. Maka jadilah putus ia daripada zikir. Kalau dia mengurangi makan secara mendadak, ia jadi dorok. Bila dorok nak berzikir pun tak boleh. Jadi tujuan dilakukan ni sebenarnya supaya kuat zikirnya tu, kuat ingatannya kepada Allah. Dan dia kurangi makan tu untuk membantu supaya tumpuan ingatan dia menjadi lebih kuat. Tapi kalau tak kena cara, dia kurangi makan secara mendadak, dia jadi dorok, pakai kali zikir pun dia nak berzikir. Itu maksudnya. Dan lagi pula menyuruh syekh itu akan muridnya itu dengan mengurangkan daripada berkata-kata. Yang kedua, disuruh supaya kurang cakap. Cakap maksudnya dikurangi, jangan banyak cakap. Apatah lagi yang dilarang, yang haru-haru pun disuruh supaya dikurangi, jangan banyak sangat. Sehingga setengah guru tu dia ajar kita supaya bercakap beberapa perkataan je, lebih daripada tu guna isyarat. Guna isyarat. Ada setengah guru lah. Ini benda ni berlaku dalam tempoh tertentu je pada waktu mereka ni beruzlah. Kadang-kadang mereka ni beruzlah 3 hari. Ada di antara mereka yang beruzlah sehari, paling kurang sehari. Ada yang kata 3 hari. Tapi Sayyidina Umar, uzlah dia tu sehari. Sebab tu ulama mengatakan paling kurang kita beruzlah sehari semalam lah. Maksudnya dalam tempoh tu lah kita berlatih ni, kurang makan sikit, kurang cakap, banyak berzikir. Ada setengah mereka ni berlatih benda-benda macam ni makan masa yang lebih panjang. Ada yang melakukannya 10 hari, ada yang melakukan sampai 20 hari, ada yang melakukan sampai sebulan, ada yang ambil sampai 40 hari. Ini ada tata cara dia dan kena rujuk pada guru dia lah. Yang sia-sia, yang ni dia kurangi cakap yang sia-sia, yang tak ada faedah lah. Baik, kita nak tahu apa benda tujuan kurang makan ni dengan kurang cakap ni, apa dia akan diberitahu ni. Dan mengurangkan tidur.
Jadi ada 3 perkara disuruh kurangi. Kurang makan sikit-sikit, jangan mendadak. Lepas tu kurang cakap. Yang ketiga, kurang tidur. Dikurangi sikit-sikit. 3 perkara ni lah. Biasanya kalau latihan-latihan ahli tasawuf, inilah 3 perkara yang dijaga. Dia kurang sikit makan, dia kurang sikit cakap, dia kurang tidur. Itu 3 perkara. Dan menyuruh pula syekh itu akan muridnya itu dengan menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Yang keempat, yakni menyuruh supaya menjauhkan diri daripada bergaul dengan orang ramai. Ini seketika dalam tempoh latihan ni. Latihan ni seumpama masuk ward lah, masuk ward. Macam kita masuk ward hospital tu. Jadi masuk ward tu kita jagalah. Maksudnya makan ni makanan diatur timing dia, makanan benda. Jadi bandingan latihan ni macam kita masuk ward lah. Sebagaimana kita masuk ward tu supaya kalau kita duduk rumah dah jadi. Dah nak kawal ni. Jadi masuk ward tu seketika tu bila kita dikawal, dia doktor jaga maka terjagalah. Maka sebab tu kesihatan tu mudah terasa. Maka yang ni seumpama tu juga. Kalau kita tidak dilatih oleh guru secara khusus ni, payah nak buat. Payah. Duduk rumah kadang-kadang kita berasa nak kurang makan, tengok bau sedap dapur. Makan tak sekarang. Jadi bau sedap kan tengok. Jadi payah nak kawal. Jadi sebab tu ada latihan khusus, ada guru yang mengajarkan dia. Masa tu macam kita masuk buat lah. Doktor pergi makan ni, pergi obat benda ni. Kalau tidak kita payah nak kawal. Bercampur dengan manusia, yakni menyendiri atau disebut sebagai khulwah ataupun uzlah, tak gaul dengan orang ramai. Jadi selagi tambah, jadi 4 sini. Kurang makan, kurang tidur, kurang cakap dan mengasingkan diri. Ini adalah asas-asas kepada latihan tasawuf secara khusus, dan ini berlaku dalam tempoh masa tertentu. Dah kadang-kadang orang kata benda-benda gini ni ambil mana? Kadang-kadang dia reka tak ada dengar sama ni. Jadi kalau kita tengok pada hadis Nabi, hak paling jelas sekali apa yang Nabi buat ni, unsur-unsur ni ada pada iktikaf Nabi pada bulan Ramadan. Nabi beriktikaf setiap tahun. Setiap tahun Nabi beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Cuma iktikaf Nabi ni tidak seperti iktikaf kita. Iktikaf tu istilah ahli fiqh, fuqaha. Duduk di masjid dengan niat ibadah, itu iktikaf. Tapi perbuatan Nabi, perbuatan yang Nabi buat tu sebenarnya dia adalah khulwah, seperti yang disebut di ulama tasawuf. Sebab apa gitu tu? Sebab Nabi ni masa dia 10 hari terakhir tu, cara iktikaf dia tu bukan macam kita ni. Nabi buat satu kemah kecil, makhbah ataupun khibah, macam kayu, 3 kayu tu diikat atas tu, ambil kain tutup. Kemah kecil lah Nabi buat dalam masjid. Itulah tempat Nabi menghabiskan banyak masa pada 10 hari terakhir Ramadan. Nabi hanya keluar untuk keperluan-keperluan sah dia. Keluar apa benda? Keluar untuk pergi kadang-kadang bersolat, untuk qada hajat, untuk buka puasa. Sekali-sekala je Nabi jenguk rumah dia, jenguk isteri dia. Jadi kalau duduk situ tu, apa yang berlaku? Pertama sekali terasing daripada orang, duduk dalam tempat tu. Seperti yang disebut tadi tu, terasing daripada orang. Kemudian benda tu berlaku di bulan Ramadan, bulan yang mana kita puasa, kurang makan dah situ. Kemudian Nabi memberikan tumpuan kepada ibadah-ibadah, kurang tidur juga situ. Itu asas dia. Cuma mungkin kita tak kaji hadis tu, kita tak nampak lah. Tapi ulama-ulama tasawuf yang kaji, dia tahu asas ni ambil mana. Saya sebut ni supaya tidak disangka oleh setengah orang benda ni rekaan ahli tasawuf. Tu dia. Tu saya sebut tu supaya tidak disangkakan orang sebagai rekaan. Kalau kita baca riwayat-riwayat, dan mungkin ada orang kata juga ni kau untuk Nabi je ni, orang lain tahu. Tengok cerita dia asal gua ni. Nabi ni
masa dia buat kemah kecil tu, lepas daripada tu isteri Nabi pun pergi buat juga. Isteri Nabi buat tepi Nabi. Dan kita tahu Nabi ni ramai isteri. Ni waksa, mari seorang isteri waksa lagi. Tak tu ada perebutan sekarang nak duduk dekat. Memang perangai orang gitu, nak kata apa dah. Memang tabi'i dia gitu dah. Marah dia. Jadi masa-masa nak duduk dekat. Bila nak duduk dekat mereka ni nak buat kemah dekat dengan Nabi. Ni nak buat dekat kali Nabi suruh rombok mereka. Nabi suruh rombok mereka. Jadi masih rombok lah. Jadi Nabi suruh rombok ni bukan bertindak boleh. Kerana ulama-ulama Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim tu dijelaskan tujuan ni bukan nak khabar tak boleh orang lain buat, tapi kerana tadilah nak mengelak daripada masing-masing ni ada nak pergi dekat akhir sekali, tak payahlah buat, tak payah buat belaka lah. Sebab tu ahli fiqh memfatwakan boleh buat di masjid-masjid untuk tujuan ni, terutamanya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau orang terakhir sekali Pak Sejid ni tengok ini marah dia orang. Sekiranya menyempitkan kawasan, jangan buatlah. Maksudnya nak khabar benda tu ada, tapi kena tengok keadaan. Sekiranya menyempitkan tempat, menyebabkan orang tak boleh nak semayang dan sebagainya, jangan buat. Ataupun menimbulkan fitnah, mari mana pula ni, dia pula ajar gini, jangan buat. Saya gurai tadi tu bukan suruh buat tahun depannya buat sungguh lelah. Dia pakai awak kemah mesti seorang jujur. Liking haji kita serusan liking mereka ni. Tapi nak khabar hukumnya harus. Jadi kalau menimbulkan fitnah, jangan dia. Elok fitnah tu lebih baik, lebih besar lagi. Kalau awak kau awak rumah lah. Dengan manusia yang tiada memberi manfaat akan dia, yakni dikurangi supaya menjauhkan diri yang tidak bercampur dengan orang yang tidak memberi manfaat lah, yang tak ada tujuan lah. Maka bahawasanya tak dapat tiada murid yang bimbang, yakni yang sibuk, yang bimbang di sini bukan takut. Bimbang maksudnya menumpukan perhatian, yang menyibukkan dirinya. Itu dia. Murid yang bimbang, yakni yang menyibukkan dirinya di dalam membanyakkan berzikir. Yakni murid-murid ni yang menyibukkan diri, bimbang tadi tu dengan mana menyibukkan, bukan mana takut tu. Menyibukkan diri, melazimkan diri dengan berzikir tadi tu, yang berkehendak mentauhidkan Allah. Yang mana tujuan dia buat gitu tu, tujuannya apa? Iaitu nak mentauhidkan. Apa dia mentauhidkan? Yakni nak meningkatkan tauhidnya kepada Allah. Kerana amalan ini antara kesan dia akan menambahkan keyakinan. Bila hati manusia menjadi lebih jernih, maka keyakinan hati terhadap Allah menjadi lebih kuat. Tauhid ini dan lebih teguh. Itu maksudnya. Jadi tujuan orang riadah ni tak ada tujuan lain, bukan nak kurus badan, bukan kerana nak lari daripada masalah hidup, bukan. Tapi tujuannya nak mentauhidkan, yakni meningkatkan tauhid, keyakinan terhadap Allah. Yang berkehendak mentauhidkan Allah Ta'ala itu, daripada yang demikian itu, yakni tak dapat tidak dia kena buat gini ni, sebab apa? Dan jika tiada seperti yang demikian itu, yakni sekiranya dia tak buat gini, sedangkan dia menumpukan perhatian kepada zikir ni untuk meningkatkan tauhid, tapi tak buat pedoman-pedoman yang diberi tadi tu, macam mana? Dan jika tiada seperti yang demikian itu, maka tiap-tiap sesuatu yang hasil daripada nur kalimah tauhid itu, yakni bila dia mengamalkan zikir kalimah tauhid la ilaha illallah, dia akan memberikan nur dalam hati dia tu. Dia akan membersihkan hati dia. Dia akan memberikan cahaya hidayah. Baik, sekiranya perkara-perkara tadi tu dia tak buat, dia tak jaga dari segi tidur, dari segi makan, lepas tu dari segi bercakap, dia tak jaga. Sedangkan dia berzikir, dengan zikir itu dia akan menghasilkan nur. Apa yang akan berlaku? Tengok. Maka memadamkan akan dia oleh membanyakkan makan. Maka nur hidayah tadi tu, yang dengannya iman akan jadi kuat, keyakinan jadi bertambah, akan jadi padam
Disebabkan kerana berlebihan makan, berlebihan tidur dan juga berlebihan bergaul dengan orang, cakap yang sia-sia. Dia akan memadamkan. Itu maksudnya. Memadamkan akan dia oleh membanyakkan makan dan membanyakkan berkata-kata yang sia-sia itu. Jadi dia banyak bercakap, banyak makan, dia akan memadamkan cahaya zikir dia itu. Yang mana nur zikir itu sebenarnya tujuan dia tu, kerana dia, fungsi dia akan menjernihkan hati dan menambahkan keyakinan makrifatnya terhadap Allah. Tapi bila dia tak jaga ni maka dia akan padam. Ibarat macam orang nak basuh baju lah. Orang nak basuh baju, tujuan basuh baju tu supaya baju cuci dah, tapi elok air seluk mengalir. Ronyoh, dia tak tutup air cor tepi tu, elok itu. Kau mula gahar, masuk air cor, masuk air cor. Jadi tak jernih semua. Bandingannya macam tu lah. Dan membanyakkan tidur. Jadi membanyakkan cakap yang sia-sia, membanyakkan makan, yang ni berlebih-lebihan lah. Dan membanyakkan tidur itu, berlebihan tidur ni, dia akan memadamkan nur itu. Seperti yang iaitu telah tersebut di dalam segala rukun tarekat dahulu itu. Yang ni sebelum ni, perkara ni sebenarnya sudah dijelaskan oleh Syekh dalam mengenai rukun-rukun tarekat. Sudah disebut sebelum ini. Di dalam fasal pada menyatakan perceraian, yakni huraian, pada menyatakan huraian jalan menyampaikan kepada membaikkan segala perangai. Yakni ketika dijelaskan mengenai huraian tentang cara, jalan yang boleh menyumbang kepada terbaikinya akhlak dan perangai kita ni. Maksudnya perkara ini sudah dijelaskan dalam fasal tu sebelum ni. Baik. Dan tersebut pula rukun tarekat dan segala syaratnya itu. Disebut juga tentang rukun-rukun tarekat dan syarat-syaratnya itu. Di dalam fasal pada menyatakan syarat kepadanya orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala terdahulu itu. Demikian juga disebut dalam fasal ni. Disebut dalam fasal cara untuk membaiki akhlak, disebut juga perkara ni. Kemudian disebut lagi juga tentang ketika membahaskan tentang syarat-syarat orang yang nak menjadi jalan akhirat, disebut juga lagi. Nak kabarnya perkara ni disebut dalam banyak tempat sebelum ni oleh Syekh di dalam kitabnya. Maksudnya benda tu disebut di merata tempat lah. Maka himpunkan olehmu akan segala masalah yang di sini kepada bicara segala rukun tarekat yang telah tersebut dahulu itu. Maka Syekh kata apa yang aku sebut sini ni adalah mencampur dengan apa yang sudah aku jelaskan sebelum ni, baru faham boleh. Itu nak kabarnya. Jadi Syekh nak kabarnya apa yang dijelaskan sini mungkin secara ringkas sikit, jadi mencampurlah, meregu balik dengan apa yang sudah aku jelaskan pada fasa-fasa sebelum ni yang membahaskan tentang rukun-rukun tarekat ni. Itu maksudnya. Kepada bicara segala rukun tarekat yang telah tersebut dahulu itu. Habis itu. Baik. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam risalah Al-Anwar Al-Qudsiyah, kemudian Syekh Abdul Wahab dia ada berkata lagi. Di mana? Dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Baik, kata dia apa? Wa kanat tariqatu syaikhina Al-Syaikh Muhammad Asy-Shinwani rahimahullahu ta'ala al-aqlal mu'tada ma'a kasrati zikri bi'azmin wa himmatin wa yaqulu inna zikra yuhaddimu ta'ama wa yaqulu inna fil hadisi azibu ta'amakum bi zikrillahi ta'ala wa la tanamu alaihi fataksu qulubukum intaha. Baik, artinya
dan adalah tarekat syekh kita, kata Syekh Abdul Wahab, tarekat guru kita. Siapa dia? Syekh Muhammad Asy-Shinwani rahimahullahu ta'ala, memakan seperti makanannya beradat. Sebelum ni disebut cara nak riadah ni kurang makan. Tapi Syekh Abdul Wahab Syarani Kabur, tarekat guru kita pula ni, guru antara siapa dia? Syekh Muhammad Asy-Shinwani ni, iaitu bukan dengan cara mengurangi makan macam biasa. Dia suruh makan macam biasa. Nak kabarnya benda ni ada perbezaan. Ada setengah guru tu, setengah tarekat mengajar kurang makan, setengahnya suruh makan macam biasa. Makan macam biasa ni, apa yang saya belajar dari guru saya pun jenis ni. Saya mula-mula pergi kat guru tempat perguruan tu sebut pondok, kita mula bimbang kok, tengok ingat ke pondok macam pondok Tunggu Duriang. Lepas tu makan lebih-lebih kurang, makan bertih ke apa ke, kita ingat gitu mula-mula. Kejut bila pergi tengok bangunan besar-besar saja. Madrasah, masjid, makan pulak sedap di kampung kita ni. Dengan sate kambing lah, dengan itulah 3-4 kali sehari. Kata ke mana? Jadi masa tu kita tak faham, baru kita tahu penyertaan tarekat ni bermacam-macam. Macam-macam cara. Jadi huraiannya nanti saya akan jelaskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Cuma nak beritahu, minggu depan saya tak ada sekali, kebetulan saya ada outstation sekali. Jadi untuk malam kami depan tu kuliah tak ada sekali lah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.